Tuan Pelomat Datuk Yang Bertuah, saya memohon izin membukakan soalan 5. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Datuk Yang Dipertua, kerajaan telah membentangkan bajet 2015 dengan pendekatan makroekonomik yang pragmatik dalam keadaan persekitaran luar yang amat tidak menentu berikutan kejatuhan ketara harga minyak mentah dunia. Turun naik pasaran kewangan serta kelembapan ekonomi serantau yang memberi kesan kepada ekonomi negara dan kedudukan kewangan negara. Dalam memastikan kedudukan kewangan, kerajaan kekal kukuh dan ekonomi negara terus berkembang serta pelaburan terus meningkat, bajet 2016 telah menggariskan beberapa pendekatan utama iaitu memperteguh ketahanan ekonomi negara, meningkatkan produktiviti, inovasi dan teknologi hijau, mempersiaga modal insan dan meringankan kos sara hidup rakyat. Justeru bajet 2016 digubal dengan mengambil kira sumber hasil kerajaan persekutuan khususnya hasil berkaitan petroleum yang terhad terutamanya berikutan penurunan harga minyak mentah dunia Brent sejak akhir tahun 2014. Dengan andaian purata harga Brent pada USD 48 setong pada tahun 2016, hasil kerajaan persekutuan dianggar berjumlah 225.7 bilion. Jangkaan hasil ini juga telah mengambil kira anggaran kutipan hasil GST sebanyak 39 bilion berbanding dengan 27 bilion pada tahun 2015. Ini menunjukkan peningkatan hasil GST dapat mengurangkan impak penurunan hasil berkaitan petroleum selaras dengan usaha untuk mengembangkan asas cukai dan memperbagaikan sumber hasil kerajaan. Dengan anggaran hasil ini, bajet 2016 memperuntukkan sejumlah 267.2 bilion atau 215.2 bilion bagi perbelanjaan mengurus, manakala 52 bilion adalah bagi perbelanjaan pembangunan. Sehubungan dengan itu, kerajaan mensasarkan paras defisit fizikal pada tahun 2016 pada 3.1% daripada KDNK. Teras dasar fizikal adalah komitmen kepada konsolidasi fizikal bagi mengurangkan defisit kerajaan ke arah mencapai bajet berimbang pada tahun 2020 serta terus menyokong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi mengukuhkan kedudukan kewangan 2016, kerajaan akan terus melaksanakan langkah memperluaskan asas cukai dan rasionalisasi perbelanjaan, antaranya termasuk cadangan pelaksanaan rasionalisasi subsidi secara berperingkat dan bersasar, pemberian bantuan persekolahan RM100 kepada pelajar sekolah rendah dan menengah secara lebih bersasar iaitu hanya kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah dan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perbelanjaan khususnya melalui pelaksanaan outcome based budgeting serta mengutamakan semula program, projek dan aktiviti kerajaan mengikut penghasilan kesan pengganda kepada ekonomi negara terutamanya dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global. Datuk Yang Dipertua, dengan mengambil kira teras dan langkah bajet 2016 serta KDNK yang mencatat pertumbuhan sebanyak 5.1% dalam tempoh 9 bulan pertama 2015, kerajaan yakin ekonomi negara akan terus berkembang dan dijangka mencatat pertumbuhan antara 4% hingga 5% pada tahun hadapan. Antara langkah merancakkan ekonomi dan pelaburan di bawah bajet 2016 termasuklah meningkatkan aktiviti pelaburan domestik, termasuk membangunkan projek Malaysia Vision Valley yang bernilai 5 bilion, melaksanakan Cyber City Center di Cyberjaya dan membangunkan Rubber City di Kedah. Selain itu, kerajaan juga mempergiat pasaran modal dengan memberi insentif potongan cukai ke atas kos penerbitan sukuk sustainable dan responsible investment dan pengecualian duty stamp sebanyak 20% ke atas pembayaran patuh syariah untuk pembelian rumah. Kerajaan juga mempergiatkan perusahaan kecil dan sederhana dengan penambahan 1 bilion bagi skim dana pembiayaan PKS patuh syariah sehingga 31 Disember 2017 dan menubuhkan dana pinjaman mudah SME Technology Transformation Fund dan menambah baik kemudahan infrastruktur logistik, luar bandar dan telekomunikasi serta menyediakan pengatur awam yang efisien yang merupakan pemangkin kepada pembangunan negara. Datuk Yang Dipertua, kerajaan yakin
Dengan berbagai inisiatif strategik dalam bajet 2016 serta langkah ke arah konsolidasi fizikal, ia tentu akan memperkukuhkan dari segi keadaan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mak Menteri. Soalan tambahan, Datuk Ho Kai Mun. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana telah memberi penjelasan yang begitu baik. Dan soalan tambahan saya ialah memandangkan negara Amerika Syarikat sudah menaikkan kadar faedah persekutuan mereka pada minggu lepas dan perkembangan ini mempunyai implikasi yang besar bukan sahaja kepada seluruh negara dan juga kepada dunia kita. Jadi soalan saya ialah apakah implikasi kepada ekonomi negara kita serta apakah tindakan kerajaan untuk merancangkan ekonomi negara untuk menarik lebih ramai pelaburan asing serta tempatan untuk mengatasi situasi sekarang. Terima kasih. Terima kasih Mak. Silakan Mak Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan. Sebenarnya pada masa sekarang ada dua, boleh dikatakan, faktor luaran yang sebenarnya memberi impak kepada kedudukan atau dari segi keadaan ekonomi negara kita. Nombor satu, seperti yang Ahli Berhormat telah mengatakan, terutamanya dari segi kadar kenaikan untuk interest oleh Federal Reserve di Amerika Syarikat, dan yang kedua sebenarnya yang kita sedang memantau juga adalah kejatuhan harga minyak. Kedua-duanya mempunyai impak kepada negara kita, khususnya dari segi peningkatan kadar bunga. Ia tentu akan menyebabkan dari segi pelaburan khususnya ke negara Amerika Syarikat mungkin meningkat disebabkan dari segi pasaran mereka yang lebih besar, dan juga dari segi kita memahami kebanyakan perdagangan dilaksanakan dalam mata wang Amerika Syarikat. Nombor dua, dari segi impak sebenarnya, kalau Amerika Syarikat telah meningkatkan boleh dikatakan kadar interest mereka, ia juga menunjukkan bahawa keadaan ekonomi negara Amerika Syarikat semakin teguh, dan ini sebenarnya ada juga membantu dari segi perdagangan negara kita dengan negara Amerika Syarikat. Maka bahkan kita mengetahui negara kita sedang dalam perbincangan dan dalam bulan Januari akan membincangkan tentang TPPA, yang itu merupakan sesuatu yang penting khususnya kalau kita ingin menarik pelaburan seperti kajian yang ditunjukkan oleh ISIS dan juga PwC. Ini akan ditentukan di dalam parlimen sama ada kerajaan atau Malaysia memasuki TPPA ini, yang merupakan sesuatu yang penting kerana di negara ASEAN sebenarnya selain daripada negara Malaysia terdapat juga negara Vietnam, Singapura dan Brunei. Dan kalau kita ingin menarik atau meningkatkan dari segi daya saing negara kita, kita haruslah meneliti dan memahami dari segi impak TPPA ini. Dari segi harga minyak, penurunannya kerajaan akan memantau kerana kita sedia maklum bajet 2016 adalah berdasarkan USD RM48 setong. Setiap penurunan 1 USD dari segi harga minyak ini akan memberi impak sebanyak 300 juta dari segi impak dari segi pendapatan negara. Maka ia akan dipantau seperti pada tahun 2015 pada Januari kerajaan telah mengumumkan satu boleh dikatakan dari segi penglihatan bajet semula 2015 untuk memastikan dia dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Soalan tambahan, persilakan Tuan Ramli. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Menteri. Daripada pemerhatian saya, sekarang ini bank-bank telah menawarkan kadar faedah yang tinggi bagi simpanan-simpanan tetap. Soalan saya, adakah ini menggambarkan keadaan masalah kecairan di dalam pasaran tempatan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Ahmad. Terima kasih atas soalan tambahan. Sebenarnya dari segi bank yang mengenakan dari segi kadar bunga yang meningkat, ini jelas menunjukkan bahawa dari segi setiap bank, sistem perbankan kita memang dipantau oleh bank negara. Pada masa sekarang dari segi NPL yang kita melihat dia tidak meningkat secara mendadak, maka keadaan pada masa sekarang masih adalah terkawal. Sekian, terima kasih.